Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan pergerakan plat tektonik iaitu bab 5. Hasil pembelajaran untuk hari ini ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan gerak bumi, mantel dan juga teras bumi dalam struktur bumi. Yang kedua adalah menerangkan sempadan plat tektonik dunia. Jadi dua sahaja untuk hari ini. Bila sebut pasal struktur bumi ni, kita akan dekat dengan tiga benda. Yang pertama adalah gerak bumi, yang kedua adalah mantel, dan yang ketiga adalah teras bumi. So, teras bumi tadi pula dibahagikan kepada dua, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Untuk kamu lebih faham, jadi kita akan tengok bagaimana pembahagian teras-teras tadi. Sebenarnya, bumi kita ni kalau kita buka, kita boleh katakan dia macam kek lapis. Sebab dalamnya tu macam berlapis-lapis lah. Bahasa mudahnya kita boleh ingat kek lapis lah untuk ingat struktur bumi ni. Jadi contoh kita ambil bumi ni, kita pecahkan dia, kita asing-asingkan. So dia akan nampak macam dekat video yang ada sekarang ni. Jadi bila dia dipecahkan macam sekarang, dia terbahagi kepada 4. Yang mana yang paling luar sekali tu dipanggil kerak. Kalau kamu ingat nasi, dia punya kerak yang paling bawah ataupun lokot tu keras kan. So sama dengan kerak bumi ni. Di seterusnya tu adalah mantel. Dan yang paling ujung pula adalah teras. So kamu ingat tiga benda ni. Kalau kita ambil dalam bentuk macam gini pula, sebab biasanya soalan ada yang tanya dalam bentuk macam gini. Kamu jangan risau, dia sama sahaja. Kita tengok yang paling atas, paling hujung, yang paling nipis, kita kenali sebagai kerak bumi. Lepas tu, diikuti di bahagian dalamnya tu, yang merah-merah membara tu, itu adalah kawasan mantel. Ataupun di mana kawasan perolakan akan berlaku di kawasan yang itu, yang menyebabkan ada perubahan-perubahan atau pergerakan-pergerakan di plat. Dan yang terakhir adalah teras. Jadi kita akan belajar lebih lanjut benda ni untuk tajuk-tajuk yang akan datang. So itu dia pecahkanlah teras dalam dan juga teras luar. Sekarang kita akan tengok pula ciri-ciri kerak bumi. Macam yang cikgu cakap dari tadi, kerak bumi ni dia merupakan kawasan yang paling luar, paling ujung dekat bumi ni, ataupun kawasan yang kita pijak sekarang ni lah. Di mana kalau kita belajar dari tadi, cikgu suruh ingat, kalau kita mau tahu kerak bumi ni, ingat kita punya kerak nasi. Kerak nasi ataupun lokot orang panggil tu kan, dia keras, dia sama dengan kerak bumi ni. Itu adalah sifatnya, iaitu pejal dan juga keras. Tapi dia ni sangat nipis kalau kita bandingkan dengan mantel. Macam kamu nampak yang tadi tu, kita boleh nampak bezanya kan, mantel tu sangat tebal. Dia punya ketebalan ni hanyalah di antara 5 hingga 65 km. Dia ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sial dan juga sima. Sial dekat situ tu dia bukannya memaki kamu. Sial dekat situ tu dia ada maksud tau. Nanti dia akan membantu kamu untuk faham sesuatu. Contoh kalau kita tengok slide yang seterusnya ni, kita mau tengok beza lapisan tu. Lapisan sial ni S, I dengan AL tu dia bermaksud dia kaya dengan apa. Contohnya untuk lapisan sial ni dia kaya dengan silika dan juga aluminium. Si kalau kita hijau, dia adalah mewakili silika dan Al itu adalah aluminium. Dan untuk batuan yang ada dekat lapisan sial ni adalah granit. Dia ni lebih ringan sebab itu dia berada di atas sima. Nanti kita akan tengok gambarnya. Dia punya ketebalan adalah 30 hingga 50 km dan dia punya ketumpatan adalah 2.65 sehingga 2.7 gram cm kuasa 3. Kalau kita tengok sima pula, sima ni dia ada Si dengan Ma. Maksudnya dia kaya dengan apa? Dia kaya dengan silika dan juga magnesium. Dan dia punya batuan di sini, dia banyak batuan jenis balsat. Dia ni lebih berat berbanding dengan sial tadi. Sebab itu dia berada di bawah sial tu. Ketebalannya ni adalah 5 hingga 10 km.
di mana ketumpatannya adalah 2.8 hingga 3.1 gram cm kuasa 3. Daripada ketumpatan pun kita boleh nampak yang mana Sima ni dia lebih tumpat, sebab itu dia berada dekat bawah, di bawah sial tu kan. Kalau kita tengok tadi yang sial tu dia lebih ringan, sebab itu dia berada dekat atas. Okey, ini yang gambar cikgu cakap tadi. So kamu boleh nampak sial tu berada dekat atas, Sima berada dekat bawah sebab dia lebih tumpat kan. Jadi kamu boleh set lah dekat minda kamu. Yang Sima ni mungkin dia lebih dekat dengan mantel tu. Tapi dia ada dipisahkan. Nanti kita akan belajar. Okey, kalau kita tengok untuk slide yang seterusnya, iaitu ciri-ciri mantel, iaitu berada di bawah kerak bumi. Ketebalannya ni adalah sehingga 2900 km. Dia punya ketumpatan di antara 3 hingga 3.37 gram cm kuasa 3. Jadi memang dia akan berada dekat bawah Sima tadi lah sebab dia lebih tumpat. Okey, dia punya suhu ni dia boleh mencecah sehingga 800 hingga 1600 darjah Celsius. Jadi memang sangat panas. So kamu boleh bayangkan air panas kamu yang 100 tu, yang itu tu dah ada apa-apanya lagi. Ini jauh lebih panas. Okey. Dekat sini terdapat arus perolakan. Macam cikgu cakap tadi, di sini ada berlakunya perolakan-perolakan lah, di mana dia ada dekat lapisan astenosfera. So kamu kena ingatlah lapisan astenosfera ni di mana berlakunya arus perolakan. Bila berlakunya arus perolakan ni, dia memberi kesan atau menyebabkan berlakunya atau terjadinya gempa bumi dan juga tsunami di kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk Sima dan juga mantel tadi ada pemisah kan. So dia sebenarnya dipisahkan oleh garisan yang dipanggil ketak selanjaran Mohorovic dengan kerak bumi. So dia dipisahkan kerak bumi dan juga mantel ni dipisahkan oleh keterselanjaran tadi tu. So untuk ingatnya, mantel, depan mantel ni man kan. Man ni man, lelaki. So untuk ingatnya, man, moho. Dia punya garisan adalah moho, moho raja. Moho raja ni biasanya kita kaitkan dengan raja lah. Raja, kalau kita sebut raja, kebanyakannya lelaki. So man, ingat moho. So itu adalah garisan pemisahnya. Okey? Okey, kalau kita tengok dekat gambar ni, kita boleh nampak ketak selanjaran Mohorovic tu, di mana dia memisahkan kerak bumi dan juga mantel. So ini contohlah untuk kamu lebih nampak. So kamu ingat man, lelaki, ingat maharaja, maharaja untuk lelaki. Okey, kita lihat slide yang seterusnya iaitu ciri-ciri teras bumi. Okey, kamu kena ingat teras bumi ni dia dikenali sebagai baris sfera. Baris sfera. Okey, kamu kena ingat itu. Dia ni berada di bawah lapisan mantel. Maksudnya dia berada dekat bawah lagi lah. So dia punya ketebalan adalah 3480 km. Dia ni kaya dengan nikel dan besi. So dekat sini kamu ingat teras ni kamu kenalkan nikel David. So dekat sini dia ada. So kita ingat teras ni ada nikel dan besi. Okey, dia adalah di kawasan barisfera. Okey, dia punya suhu ni dia lebih tinggi daripada mantel, iaitu 3000 dan boleh mencecah hingga 5000 darjah Celsius. Kalau tadi dia ada dipisahkan kan, di mana kerak bumi dan juga mantel. Yang ini pula mantel dengan teras bumi dipisahkan pula oleh ketak selanjaran Gutenberg. Lepas tu dia ni juga terbahagi kepada dua, macam cikgu cakap awal-awal tadi lah, iaitu teras dalam dan juga teras luar. Okey, untuk membezakan teras luar dan juga teras dalam ni, kita akan tengok 4 benda. Yang pertama batuannya, yang kedua adalah ketebalannya, yang ketiga adalah ketumpatan, dan yang keempat adalah suhu. Okey, kalau untuk teras luar ni, dia punya batuan dia lebih berbentuk cecair. Teras luar ni kan dia yang selepas mantel. Untuk teras dalam ni, yang bahagian paling ujung, dia punya batuan lebih berbentuk pepejal. Okey, dari segi ketebalan pula, teras luar ni dia punya ketebalan 2250 km. Kalau teras dalam tu dia hanyalah 1230 km. Untuk dari segi ketumpatan, teras dalam ni dia punya ketumpatan lebih tumpat, iaitu 13.3 dan boleh mencecah sehingga 13.6
gram cm kuasa 3, manakala ketumpatan bagi teras luar hanyalah 10 dan boleh mencecah sejauh 12.3 gram cm kuasa 3. Manakala dari segi suhu, teras dalam ni dia punya suhu lebih tinggi lah, iaitu boleh cecah 5000 darjah Celsius. Manakala teras luar ni dia hanya mampu atau dia mencatatkan sehingga 3000 darjah Celsius. So dari situ kita boleh nampak perbezaan untuk kedua-dua teras ni lah. Okey, mungkin ada antara kamu yang tidak tahu bahawa bumi ni dia dulunya berasal daripada satu benua yang dikenali sebagai Pangaea. Kemudian dia ni berpecah kepada dua dan akhirnya berpecah lagi sehinggalah terbentuknya benua seperti yang ada pada hari ini. So kalau kamu nampak tahun demi tahun berlaku pergerakan dan pencapahan sehinggalah membentuk 7 benua seperti yang ada hari ini. Semua ni sebenarnya diterangkan di bawah teori hanyutan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener dan berkaitan dengan plat tektonik. Okey, 7 benua tu terdiri daripada benua Asia, Eropah, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia dan juga Antartika. Jadi penting untuk kamu tahu benua ni sebab nanti mudah untuk kamu tahu berkaitan dengan plat benua pula. Okey, perubahan benua daripada 240 juta tahun sehingga kini ni adalah sebenarnya menerangkan berkaitan dengan pergerakan plat tektonik yang kita akan belajar nanti. So mengikut teori plat tektonik, kerak bumi ni telah berpecah kepada banyak kepingan. Macam kamu nampak pada awal video, bahawa bumi ni telah bercapah dan berpecah kepada beberapa kepingan kerak bumi yang besar atau benua yang ini dikenali sebagai plat. Kemudian setiap plat atau kepingan ini dia mempunyai sempadan yang tersendiri macam yang kamu nampak dekat dalam video sekarang ni. Okey, jadi untuk sempadan plat tektonik dunia ni pula dia terbagi kepada dua. Yang pertama adalah plat benua. Di mana plat benua ni terbagi kepada plat Amerika Utara, plat Amerika Selatan, plat Afrika, plat Eurasia iaitu gabungan Eropah dan juga benua Asia, dan kita boleh tengok juga plat Indo-Australia. Okey, untuk yang kedua adalah plat lautan, iaitu terdiri daripada plat Pasifik dan juga plat Antartika. So itu adalah plat benua kita lah, plat dunia kita. Jadi itu sajalah, ini adalah ringkasan untuk plat benua dan plat lautan. Dan ya, itu sahaja tajuk pembelajaran kita hari ini. Dan pelajar boleh masuk ke dalam grup Telegram untuk jawab soalan yang cikgu sediakan.